Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, tetapi kenapa Allah izinkan perkara ini berlaku di kalangan para sahabat? Bila seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, kita tahu orang yang soleh, dia dengar sesuatu perkara yang buruk di belakang Rasulullah, bercakap dengan Rasulullah, dia kata, aku akan sampaikan kepada Nabi. Kalau kita fikir Ibnu Mas'ud ni menyampaikan, ataupun istilahnya an-namimah, pengandu domba. Tetapi apa yang Ibnu Mas'ud sampaikan ini bukanlah pengandu domba. Bukan kita boleh kata Ibnu Mas'ud ni adu domba. Oh, nak suruh Nabi benci orang tu, Ibnu Mas'ud pergi sampaikan. Tidak. Allah izinkan perkara ini berlaku untuk kita dapat banyak manfaat ataupun pengajaran daripada peristiwa ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Sehingga kan Nabi memberi kita penjelasan. Tidak ada yang lebih adil melainkan Allah dan Rasulnya. Dan sebenarnya dalam perang Hunain ni, tuan-puan sekalian, ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW. Di sebalik kata tak adil itu tersingkap kebijaksanaan Nabi. Kenapa Nabi bagi lebih kepada Aqra, Nabi lebih kepada Uyainah sampai 100 ekor, dan Nabi bagi lebih kepada pembesar, Nabi bagi lebih kepada orang-orang yang ada kedudukan. Kenapa? Di situlah para ulama kaji, kenapa pembahagian harta rampasan perang Nabi bagi lebih kepada mereka-mereka ini. Masya Allah. Sebab itu bila sebut istilah adil, tuan-puan sekalian, adil itu berbeza. Kalau kita nak bagi adil, contohnya seorang suami, ada isteri 4. Apa maksud adil, tuan-puan sekalian? Adakah kena bagi sama jumlah 1000? Sedangkan contohnya isteri pertama ada 8 orang, isteri yang keempat baru seorang anak. Adakah adil kalau bagi sama rata 1000 semua? Tidak adil, tuan-puan sekalian. Adil membawa maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Sama juga tuan-puan sekalian, wajib kita berlaku adil. Contoh bila anak kita bergaduh. Sebab itu tuan-puan sekalian, di sana ada hadis Nabi SAW. Mengadili 2 orang yang bergaduh, yang bertengkar, yang bertelaga itu, Nabi kata sedekah, tuan-puan sekalian. Sedekah. Dapat pahala sedekah. Kita duduk kat rumah ni kan, anak saya 7 orang pun selalu bergaduh. Bukan tak bergaduh, nama pun budak-budak. Tapi ibu bapa tolong bersikap adil. Jangan asyik bergaduh abang dengan adik, mesti abang je yang salah. Yang dicubit, yang dimarah, tu kenapa tu? Mengalah je lah. Padahalnya ibu bapa ni yang malas nak mengadili. Akhirnya si adik rasa sentiasa betul dan apa yang dia buat tak pernah salah. Si abang boleh jadi rasa dendam kepada si adik kerana sebab adik dia kena marah dan dituduh sebagai cemburu, ira hati, tak nak mengalah dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya bagi contoh kecil. Saya bagi contoh yang selalu berlaku dalam rumah tangga. Berlaku di kalangan anak-anak. Saya kalau dengar anak-anak bergaduh, memang saya akan panggil diadili, dihakimi, kena dengar. Umi nak tahu bergaduh pasal apa? Okey, yang pertama cakap. Yang ini cakap. Daripada cerita tu, kadang-kadang memang kita boleh tahu yang memang bukan kakak dengan abang yang salah, adik yang salah. Walaupun adik tu masih kecil tapi dia dah boleh berfikir, dia tahu benda yang dia buat salah. Lalu kita cakap elok-elok, sekarang minta maaf. Dan janji tak nak ulang lagi, minta maaf. Sekian kita sebut begitu. Kalau kakak abang salah pun sama kejadiannya. Kadang-kadang itu saya sendirilah mengadili itu dilihat oleh semua anak-anak yang lain. Kalau kita kata malukan anak-anak tu depan anak lain, tak. Saya adili supaya anak-anak lain belajar. Apa yang salah, apa yang betul, apa yang tak boleh dibuat. Masya Allah. Jika kesalahan itu besar, melibatkan dosa. Contoh mengejek. Saya sebut mengejek itu dosa. Sebab bila mengejek itu, ia menghina. Bila menghina, kalau melibatkan anggota badan, saya kata kamu telah buat dosa besar, iaitu menghina ciptaan Allah. Adakah kita menghina Allah? Jadi kalau menghina tu dosa besar. Apa-apa yang melibatkan dosa besar perlu dihukum dengan agak berat. Dan juga disusuli dengan permohonan maaf. Tetapi bukan dibuat dalam keadaan marah. Ini kita kadang tu tanpa sengaja tak berlaku adil dengan anak-anak. Apa yang kita buat? Semua kena cubit. Umi dah cakap. Kalau ada seorang nangis, semua kena. Nanti akan berlaku dendam dan terlampau marah pada seorang. Sebab engkau lah aku kena. Sebab engkau lah gini. Kau selalu gini. Tak boleh tuan-puan sekalian. Apa yang berlaku dalam rumah kita, terutamanya berkaitan anak, kadang-kadang puncanya disebabkan kita tidak berlaku adil terhadap anak. Anak ada yang rasa dia tak disayangi. Anak ada rasa saling membenci, saling bermusuh. Esok bila dia dah besar, tiba masa dia dah besar, dia dah boleh menjawab. Kan, subhanallah, dengan mak tu sakit, minta balik lah.
Mak telefon lah anak kesayangan mak tu. Kenapa mak telefon saya? Ya Allah, dia boleh jawab macam tu tuan-puan sekalian. Mungkin kadang tu dia boleh cakap pada adik tu. Kau lah. Kau kan anak kesayangan mak. Aku ni daripada kecil lagi. Mak ni. Dia ungkit balik. Rupanya apa yang berlaku ketika kecil itu menjadi satu ingatan yang kekal. Sebab ia memberi bekas yang dalam. Ada yang kata, Ustazah macam mana? Saya memang selalu macam tu sebab saya malah nak layan. Saya macam berlaku je gaduh apa semua. Saya nak settle cepat. Jadi saya marah-marah. Saya rotan je semua. Saya kata seorang buat semua kena. Saya kata apa yang boleh dibuat, tuan-puan sekalian, minta maaf. Terangkan betul-betul dan akui pada anak-anak. Sebab selama ini apa yang Umi buat salah. Umi sebenarnya tak boleh pukul semua. Jangan ulang apa yang Umi buat ni. Umi buat salah dan Umi dah belajar daripada kesilapan Umi tu. Umi minta maaf dan Umi takkan buat macam tu lagi. Maaf ya. Bila kita minta maaf dan akui, benda tu akan delete. Delete tuan-puan sekalian. Kalau tak, benda tu akan selalu bermain dalam fikiran sampai ke besar. Saya pun melakukan banyak kesilapan dalam mendidik anak. Tetapi ia bukan jadi sebab untuk kita kekal dalam kesilapan dengan mempertahankan Umi lebih tahu. Kan? Umi yang melahirkan kamu. Umi tahu perangai ni macam mana ni. Umi boleh baca lah apa yang dalam hati tu. Kan? Umi yang mengandung melahirkan kamu. Gini. Tuan-puan sekalian. Berhenti meletakkan hujah kita seolahnya kita sentiasa benar. Anak sentiasa berubah. Jangan disebabkan kita, anak berhenti untuk berubah. Disebabkan kita sedang membentuk anak yang derhaka. Na'udzubillah min zalik. Maaf ya, saya sebut pasal adil sebab hadis Nabi ni, pasal adil. Dan saya teringat hadis Nabi yang sahih yang mana Nabi sebut, kamu mendamaikan dua orang yang bertelingkah, itu diberi pahala sedekah. Kalau hari ni, lepas ni, 10 kali anak kita bergaduh, Allah nak beri kita peluang 10 kali pahala sedekah. Dengar bergaduh, adili. Sebab itu bila kita dengar adik-beradik bergaduh ke apa, jangan dengar sebelah pihak. Siapa yang dengar sebelah pihak, dia tidak berlaku adil, dia berlaku zalim. Zalim itu satu dosa yang besar. Itu saya bagi contoh dan kaitkan relate ya, sebab hadis Nabi ni berkenaan dengan adil. Okey. Tuan-puan sekalian, sekarang kita nak pergi kepada takhrij hadis. Minta maaf ya, agak panjang sikit. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Bab Al-Khumus, kitab para Nabi sekian-sekian. Okey. Dalam hadis ini disebut tentang Hunain, iaitu ia satu lembah yang bernama Hunain. Sebab itu perang ini dinamakan perang Hunain. Perang Hunain. Sebab ia berlaku di lembah yang bernama Hunain. Sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dengan Taif, di belakang Arafah. Jarak di antara Hunain dengan Mekah ialah belasan batu, yakni antara 13 hingga 20 batu. Maksudnya dekat je dengan Mekah ni. Perang Hunain dia berlaku di lembah Hunain yang terletak antara Mekah dengan Taif, di belakang Arafah. Kita tahu Arafah di belakang Arafah. Dengan Mekah jaraknya lebih kurang dalam 13 hingga 20 batu sahaja. Okey, dalam hadis ini disebut perkataan nasan, iaitu beberapa orang manusia. Jadi, siapakah manusia? Kenapa beberapa orang manusia ini dipilih oleh Rasulullah diberikan harta ghanimah yang lebih? Kenapa diberi lebih? Kan sampai 1 ekor unta. Dan yang diberi lebih ni bukan orang miskin pun. Kan? Bukan orang susah pun. Contohnya, bangsawan. Okey, kita tengok. Orang-orang, nasan orang-orang, yakni beberapa orang daripada golongan mu'alaf, iaitu yang nak dijinakkan hati mereka kepada Islam kerana baru memeluk Islam, dan daripada golongan atulaqa, serta pemimpin-pemimpin Arab, baginda memberi kepada mereka untuk menjinakkan hati mereka kepada Islam. Sebenarnya yang Nabi buat, kenapa Nabi lebihkan orang-orang tertentu dalam pembagian harta? Antaranya adalah mereka itu mu'alaf, nak dijinakkan hati supaya tetap teguh dengan Islam, dan sudah tentu ada sebab yang Allah ilhamkan kepada Nabi untuk beri lebih. Dan kepada para pembesar, kan, para pemimpin, para pemerintah, kenapa Nabi beri lebih? Untuk menjinakkan hati mereka. Kerana jika para pemimpin masuk Islam, tetap teguh dengan Islam, maka seluruh rakyat dia, seluruh pengikut-pengikutnya juga akan memeluk Islam. Memang begitu. Memang budaya Arab begitu. Dia ikut kepala tu. Kepala masuk Islam, puluh ribu, ratus ribu, semua masuk Islam. Dia, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama juga kalau kita tengok, kita panggil Tok Batin, kan, orang asli pun sama. Kalau Tok Batin masuk Islam, kebanyakan orang kampung pun akan masuk Islam. Sebab itu pegang kepala, pegang ketua akan masuk Islam. Okey,
Fil qismah, dalam pembagian ini pembagian ghanimah harta rampasan perang kabilah Hawazain. Okey, Uyainah bin Hisnin, beliau salah seorang daripada golongan yang dijinakkan hati mereka kepada Islam. Beliau memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dan turut menyertai perang Hunain dan perang Taif. Beliau telah murtad selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun akhirnya beliau kembali semula kepada Islam. Masya-Allah. Uyainah yang Nabi beri harta rampasan perang sampai 100 ekor unta ni tuan-puan sekalian. Selepas Nabi wafat, dia keluar daripada Islam, murtad. Namun akhirnya dia kembali semula kepada Islam. Maksudnya ada sebab Nabi beri itu dan sebagainya, menjinak dan mengukuhkan hati. Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis, beliau digelar Al-Aqra' kerana kebotakan kepalanya dengan sebab penyakit tertentu. Beliau salah seorang daripada pemimpin kabilah Tamim. Beliau seorang yang mulia dan berkedudukan tinggi pada kedua-dua zaman jahiliyah dan Islam. Al-Aqra', beliau digelar Al-Aqra' kerana botak kepala. Subhanallah sahabat-sahabat, zaman Rasulullah banyak bagi gelaran-gelaran. Dan itu tidak dilarang. Itu bukan ejek. Tuan-puan sekalian, itu bukan ejek. Kecuali jika dia tidak suka. Kecuali dia tidak suka baru dikira ejek. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada setengah orang, dia nak mengingati seseorang itu dengan gambaran fizikal dia. Kalau dia tanya, Siti tu suami dia tak sihat. Siti yang mana? Ada 3 orang Siti dekat pejabat. Siti yang gigi jongang tu. Contoh ya. Kalaulah Siti tu marah, digelar sebagai Siti jongang, tak bolehlah tuan-puan sekalian kita sebut benda yang orang tu tak suka. Tapi kalau Siti tu sendiri pun kata, sayalah Siti jongang. Maksudnya dia sendiri perkenalkan dan dia tak kisah pun orang sebab Siti ada 3 orang. Satu Siti yang orang ingat, okey Siti yang jongang tu. Ini saya bagi contoh saja, tuan-puan sekalian faham ya. Laqab ataupun gelaran ini memang dibenarkan selagi mana ia tidak menghina dan ia tidak mendatangkan kemarahan kepada orang yang diberi gelaran. Sama juga botak, kan contohlah Akhi Fairuz tu kan. Saya sebut tu sebab dia selalu membawa isu-isu semasa kan kepada masyarakat. Ada orang tak ingat Akhi Fairuz yang mana? Yang botak tu. Oh, yang botak tu, yang gambar profil botak yang selalu keluar. Ya yang tu. Jadi dia pun tak marah. Memang Akhi Fairuz tu memang okey. Kalau kita pernah jumpa, kita pernah berhubung kan. Kita pernah jemput dia ni. Dia memang okey je dengan penampilan botak. Jadi ada sahabat Nabi diberi gelaran Al-Aqra'. Kalau kita tengok contohnya, ni Abu Hurairah. Maksud dia bapa kucing. Sebab dia suka kucing sangat. Sampai digelar bapa kucing. Subhanallah. Tapi kalau orang yang suka ayam, janganlah gelar bapa ayam ya. Tapi kalau maksud dia tu bukan ke arah yang buruk, tak apalah. Jangan tu bapa ayam takut salah faham kan. Bapa ayam, mak ayam, gitulah kan. Kalau macam tu ataupun siang tengok lakab yang sesuai.